Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam matematik tingkatan 3. Okey, masih lagi bab yang ke-6, sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, kita tengok subtopik kita 6.3, tangen kepada bulatan. Okey, kita tengok nota. Okey, nota buka modul muka surat yang pertama. Okey. Okey, kalau tengok pada nota awak tu, kita tengok 6.3. Okey, garis lurus yang menyentuh suatu bulatan hanya pada satu titik ialah tangen kepada bulatan. Okey, maksudnya di sini adalah tangen adalah satu garis lurus yang menyentuh satu bulatan hanya dengan satu titik sahaja. Okey, contoh gambar rajah di bawah. Okey, kalau perhatikan garisan CD, okey, yang ini garisan CD. Okey, garisan CD adalah bukan tangen. Okey, sebab apa bukan tangen? Sebab garisan CD dia menyentuh lilitan bulatan pada dua titik. Okey, iaitu ini titik yang pertama dan satu lagi ini titik yang kedua. So, sebab itu adalah CD adalah bukan tangen. Kalau kita tengok pada maksud tangen, okay, dia hanya menyentuh pada satu titik sahaja, sedangkan CD menyentuh dua titik. So CD bukan tangen. Okay, CD bukan tangen kepada bulatan. Kita tengok pula kepada AB. AB ialah tangen kepada bulatan. Okey, sebab apa AB adalah tangen kepada bulatan? Sebab AB hanya menyentuh satu titik sahaja pada bulatan. Di mana satu titik itu? Okey, di sini titik dia. Okey, so kalau kita tengok CD tadi, dia sentuh dua. Kalau AB, okay, dia hanya menyentuh satu titik sahaja pada bulatan. Sebab itu dinamakan sebagai AB. Okey, adalah garisan tangen. Sentuh satu titik pada bulatan, tangen. Lebih daripada satu, bukan tangen. Okey, ataupun tak bersentuhan. Contoh ABCD. Okey, cikgu buat satu lagi. EF. Okey, kalau kita tengok EF, adakah dia menyentuh bulatan? Tidak. So, maka EF juga bukan tangen. Okey. So, untuk yang pertama kita nak kenal pasti mana satu garisan tangen, mana satu bukan garisan tangen. Cara nak kenal pasti, kita tengok garisan tu dia menyentuh satu titik sahaja ataupun lebih daripada satu titik. Kalau satu titik adalah tangen, kalau lebih daripada satu titik ataupun tak menyentuh, maka itu adalah bukan tangen. Okey, selesai yang pertama. Tengok yang kedua. Jejari yang melalui titik sentuhan tangen adalah berserenjang dengan tangen itu. Okey, mana jejari? Okey, ini. Ingat, jejari diukur daripada pusat hinggalah kepada lilitan. Okey, ini jejari. Okey, lagi sekali cikgu ulang. Jejari diukur daripada pusat hinggalah kepada lilitan. Okey, ini dinamakan sebagai jejari. Okey, kemudian apa yang diberitahu di sini adalah jejari yang melalui titik sentuhan tangen. Di mana titik sentuhan tangen? Okey, ni dekat B. Adalah berserenjang dengan tangen itu. Okey, apa maksud berserenjang? Okey, bermaksud apabila jejari bertemu dengan tangen melalui satu titik sentuhan, maka akan terhasillah sudut 90 darjah. Okey, ni dia dah bagi dah 90 darjah. Sama ada di sebelah kanan 90 ataupun di sebelah kiri juga 90 darjah. Ingat, jejari bertemu garisan tangen maka akan menghasilkan sudut 90 darjah. Sebab apa? Sebab dia bersilang secara berserenjang.
So, bila sebut perkataan serenjang, maka awak kena ingat sudut 90 darjah. Okey, jejari bertemu tangent, maka akan menghasilkan sudut 90 darjah. Itu nombor 2 yang dia nak bagi tahu. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, tangent kepada bulatan. Cuba tengok ciri-ciri dua tangent kepada satu bulatan. Okey. Di sini kalau kita tengok ada bulatan, ada pusat, kemudian ada dua tangent yang sepunya, iaitu CB dan BA. Okey, macam mana kita tahu CB dengan BA ni adalah garisan tangent? Sebab yang pertama dia 90 darjah, dia serenjang dengan jejari, so menghasilkan 90 darjah. Yang kedua, kalau tengok betul-betul dia hanya menyentuh satu titik sahaja. Satu titik sahaja. Okey, so ciri-cirinya adalah di bawah. Okey, AB bersamaan dengan BC. Ni, AB bersamaan dengan BC. Okey, apa maksud AB bersamaan dengan BC? Contoh, kalau AB panjangnya 12 cm, maka BC juga 12 cm. Okey, kalau dalam bentuk ni lah. Okey, dua tangent yang bertemu pada satu titik, titik B. Kemudian di sini OA bersamaan dengan OC. Mana OA ni? OA bersamaan dengan OC. Okey, memanglah sebab OA ni adalah jejari. Jejari mana-mana dia berpusing sekalipun, okey, ibaratnya jarum jam. Mana-mana dia berpusing sekalipun, panjang dia tetap sama. Contoh, cikgu nilaikan. Kalau OA di sini adalah 5, maka OC adalah 5. Okey, seterusnya C. ABO bersamaan dengan CBO. Mana ABO dengan CBO? Sudut pada X ni. Okey, contoh. Kalau cikgu bagi nilai, contoh X ni adalah 30. X yang pertama di sebelah atas, maka X di bawah juga adalah 30 darjah. Ibaratnya cerminan, atas cerminan bawah. Okey, di tengah-tengah ni ibaratnya garisan cermin, atas cerminannya bawah. Okey, sama sahaja. Okey, D pula, AOB bersama dengan COB, sudut Y. Kalau di sini 30, dekat sini 30. Okey, so Y ni berapa kelas? Okey, so nak tahu sudut Y, cuba tengok segitiga AOB. Okey, AOB adalah segitiga. So kita dah tahu kalau segitiga, hasil tambah ketiga-tiga sudut ini bersamaan dengan 180 darjah. Betul? So bermaksud di sini kalau cikgu letakkan Y tambah, okey, di atasnya 90 tambah di sini sudutnya 30, hasilnya adalah 180 darjah. Okey, so Y tambah 90 tambah 30, so akan dapat 120 bersamaan dengan 180. Maka Y bersama dengan 180 tolak 120, so akan dapat 60. So Y dekat sini 60 darjah. So kalau atas 60, bawah Y juga adalah 60 darjah. Okey, ini sudut pada Y. Okey, E pula. OAB dan OCB ialah 90 darjah. Okey, yang ni. OAB, OCB 90. Okey, so sudut ini 90. So dekat sini juga adalah 90 darjah. Okey, dan di sini X tambah X, okey, X tambah X, Y tambah Y, Y tambah Y bersamaan dengan 180 darjah. Hasil tambah dua sudut bertentangan adalah 180 darjah. Okey. Okey, kalau soalan dia minta berapa panjang OB.
Okey. Panjang OB bersamaan dengan berapa? Okey, macam mana nak cari panjang OB kelas? Okey, ingat. Okey, soalan ni selalu dimainkan dalam topik ni. Okey. Nak cari panjang OB, kalau awak tengok OB adalah sebahagian daripada sisi segitiga bersudut tegak. Sama ada OBA ataupun OCB. Okey, kalau cikgu keluarkan salah satu segitiga bersudut tegak, OCB. O, C dan B. Okey, ini sudut 90 darjah. OC 5, CB 12. Berapa panjang OB? Okey, kita letakkan dia sebagai Z. Okey, macam mana nak cari panjang OB, Z? Kalau awak tengok ini adalah segitiga bersudut tegak, maka permainannya adalah menggunakan teorem Pythagoras. So, jadi nak dapatkan panjang OB 5 kuasa 2, nak cari hipotenus, so kita tambahkan dengan 12 kuasa 2. So, awak akan dapat hasilnya adalah 169. Ingat, 169 ni adalah Z kuasa 2. Kita nak Z sahaja, so jadi puncakan 169, so awak akan dapat Z bersamaan dengan 13. So jadi di sini OB awak bersamaan dengan 13 cm. Okey, itu nombor 3. Okey. Nombor 4 pula, hubungan sudut antara tangen dan perentas. Okey, ini tangen, ini perentas lah. Okey. Cuba awak tengok ABP bersama dengan BQP. ABP dekat sini sudutnya bersamaan dengan BQP. Okey, yang ini di hadapannya. Okey, kalau cikgu letakkan nilai, kalau di sini 60. Okey, darjah, maka sudut di sini juga 60 darjah. Okey. Kemudian kalau di sini pula pada Y, okey, sudut dia bersamaan dengan berhadapan dia lah, bertentangan dia. Okey, kalau cikgu letakkan nilai Y ni adalah 50 darjah, so maka Y juga adalah 50 darjah. Okey. Kalau satu soalan dia minta sudut di tengah-tengah ni. Okey, yang ni cikgu highlightkan dia dengan warna merah. Macam mana kita nak cari sudut di tengah-tengah ni kelas? Okey, kita dah ada dah nilai X di sini 60, nilai Y di sini 50. So macam mana nak cari sudut di tengah-tengah ni? Okey, mudah sahaja. Satu garisan lurus bersama dengan 180. Okey, so kalau kita tengok dia terbahagi kepada 3 sudut kan? Kita dah ada 60 darjah tolak 60, kita dah ada 50 darjah tolak 50. Maka hasilnya adalah 70 darjah. Okey. Kita tengok satu contoh soalan. A, B dan AC ialah tangen. Jejari bersamaan dengan 24 cm, BC ialah 13 cm, D ialah titik tengah AC, cari panjang BD. Okey. AB dan AC ialah tangen. Okey, tak ada. Okey, dia dah letakkan tanda 90 darjah. Jejari 24 cm. Okey, mana jejari? Daripada O ke A dan satu ataupun O ke C. Okey, so jejari OA ataupun OC. Okey, ingat jejari daripada pusat hinggalah kepada hujung lilitan bulatan. So, cikgu letakkan dekat sini nilainya 24. So, OC juga adalah 24 dan AC juga adalah 24. Sebab apa AC 24? Sebab ada tanda ini. Maka nilainya adalah sama.
BC ialah 13. So BC 13. So kalau BC 13, automatik BA juga adalah 13. Dan D ialah titik tengah AC. Ini D, titik tengah. Bermaksud kiri kanan D panjangnya adalah sama. Okay, kalau AC 24, so kita nak dapatkan AD bahagi 2. So bermaksud AD 12 dan DC 12. Cari panjang BD. Okey, mana B? Ni, mana D? Yang ini. Sambungkan sahaja. Okey, dia nak panjang BD sahaja. Keluarkan balik. Kalau tengok BD ni, okey, kita boleh cari dia melalui segitiga. Sama ada BDC ataupun BDA. Okay, contoh cikgu ambil BDC. Okay, C bawah So ini sudut 90 darjah. BD yang nak cari, kita letakkan sebagai X. DC, tadi kita dah dapat dah nilai dia 12. Dan BC, nilainya adalah 13. Macam mana kita nak cari nilai BD? Okey, tengok segitiga. Lagi sekali. Okey, so awak akan berjumpa segitiga bersudut tegak, kemudian dah ada dua sisi. So macam mana nak cari sisi yang ketiga? Tak lain tak bukan, kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, kalau hypotenuse, kalau nak cari hypotenuse, kita gunakan tambah. Kalau tak nak cari hypotenuse, kita gunakan operasi tolak. So jadi besar tolak kecil. So untuk dapatkan X kuasa 2 bersamaan dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. So X kuasa 2 bersamaan dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. So akan dapat 25. So maka X bersamaan dengan punca kuasa 25. So akan dapat 5 cm. So dengan ini BD panjangnya adalah 5 cm. Okey, sila lengkapkan modul Mei muka surat 8 hingga 9. Okey, sekian. Terima kasih.